Baik, hari ini cikgu akan membuat penyambungan letar input dan letar output kepada mikro pengawal. Okey, seperti yang kamu sudah belajar tentang letar simulasi dalam program Tinkercad. Jadi kamu aplikasikan kepada projek sebenar. Okey, mula-mula kamu kena sediakan semua bahan komponen elektronik. Okey, kamu sediakan dahulu komponen peranti, bahan dan papan letar elektronik. Okey, ini adalah bahan-bahannya. Okey, kemudian kamu kena bina letar input dan letar output projek yang kamu kehendaki. Okey, seperti yang kita rancangkan iaitu projek letar LED berklip. Jadi projek ini tidak mempunyai letar input. Jadi kita kena buat banner letar output. Okey, untuk banner letar output, mula-mula kita sediakan breadboard. Ini adalah breadboard. Okey, setelah kita sediakan papan breadboard, okey, kita mulakan meletakkan komponen perintah. Okey, ini adalah komponen perintah. Okey, untuk komponen perintah ini, dia adalah peranti yang tidak mempunyai kutub. Okey, tak ada kutub. Jadi kamu boleh letaklah perintah ini dalam berbagai arah. Tapi kamu kena berdasarkan letar bergambar yang telah kamu hasilkan di dalam program Tinkercad yang kamu telah buat. Okey, jadi perintah ini kamu letakkan secara melintang di atas breadboard. Okey, kamu letakkan baik. Setelah siap, kamu letakkan perintah. Kemudian kita sambungkan perintah ini kepada LED. Okey, untuk LED ini adalah komponen LED. Okey, LED ini mempunyai dua kaki. Kamu kena tahu peranti LED ini ada mempunyai kutub. Okey, jadi LED ini dua kaki, itu kaki positif dan kaki negatif. Okey, macam mana nak tahu kaki positif dan kaki negatif? Itu kita kena guna 3 cara untuk mengenal pastinya. Satu adalah kaki panjang adalah kaki positif, kaki pendek adalah kaki negatif. Kaki panjang kita panggil anode, kaki pendek kita panggil cathode. Okey, cara yang kedua adalah kita tengok bahagian rata. Okey, kalau kamu tengok bahagian permukaan bulat ni, ada satu bahagian yang rata, kita panggilkan itu bahagian kutub negatif. Okey, bahagian yang bulat ni kesemuanya kaki positif. Okey, kemudian cara yang ketiga adalah kita lihat LED ini di bawah pancaran matahari dan kamu akan lihat di tengah sini ada bentuk bendera tu adalah kaki negatif. Okey, jadi kamu cucukkan LED ini sebaris dengan kaki perintah. Okey, kaki yang kena cucuk adalah kaki positif. Okey, ini adalah kaki positif dan cikgu akan letakkan sebaris dengan perintah. Okey, ini adalah hasilnya, itu sebaris kaki LED sebaris dengan kaki perintah. Okey, dia adalah sebaris dengan kaki perintah. Okey,
Kemudian kamu boleh sambungkan kaki negatif LED ke negatif. Okey. Mula-mula kamu sediakan wayar pelompat mil. Okey, ini adalah wayar pelompat mil di mana dia mempunyai kepalanya. Okey, ini adalah wayar pelompat mil. Okey. Kemudian kamu cucukkan di atas breadboard bersama dengan LED. Okey, ini LED. Okey. Kemudian kamu sambungkan satu kepala lagi mil ke atas mikro pengawal di ground. Okey, sambungkan kaki mil ini pada mikro pengawal di ground. Okey. Ini adalah board mikro pengawal. Kamu boleh pilih mana-mana satu ground disebabkan mikro pengawal ada 3 ground. Jadi kamu pilihlah mengikut kesesuaian, iaitu litar bergambar yang telah kamu buat. Okey. Katakan cikgu nak letak di sini. Tapi kamu kena hati-hati ya, sebab dia terlalu kecil. Okey, kamu dah berjaya sambungkan breadboard kaki komponen LED sambung kepada mikro pengawal ground. Okey, setelah kamu siap, kamu teruskan dengan mengambil satu lagi wayar pelompat mil. Okey, cikgu ambil warna hitam. Okey. Kamu sambungkan bahagian perintang sambung kepada pin. Okey, pin output nombor 4. Okey, pin output nombor 4. Okey, kamu ambilkan satu wayar pelompat dan kamu mula cucuk. Okey, ini adalah kaki perintang. Okey, perintang sebaris dengan perintang kamu cucukkan. Okey, cucuk, dah siap cucuk sebaris dengan perintang. Okey, ini kaki perintang, ini kaki wayar pelompat, dan kamu sambungkan lagi satu kepala wayar pelompat itu ke atas papan mikro pengawal. Okey, ini adalah papan mikro pengawal. Kamu sambungkan kepada pin output nombor 4. Okey, kamu dah siap bina litar output untuk mikro pengawal. Okey, kemudian kita teruskan kepada langkah seterusnya, iaitu menghidupkan litar mikro pengawal. Okey, sebelum kamu menghidupkan litar mikro pengawal, pastikan kamu semak komponen yang ada, okey, supaya sambungannya betul. Okey, pastikan kamu semak sebelum kamu sambung kepada komputer kamu untuk hidupkan mikro pengawal. Baik, langkah seterusnya setelah kamu menyambungkan komponen ke atas litar breadboard dan ke atas mikro pengawal, sekarang kita akan teruskan kepada proses seterusnya, iaitu menghidupkan projek litar LED berklip. Okey, untuk menyambungkan projek litar LED berklip, kita kena menggunakan program Arduino Uno di komputer, itu menggunakan sistem pengatur caderaan yang telah kamu buat di litar simulasi tadi. Okey, kemudian kamu sambungkan papan pengawal ini kepada komputer menggunakan kabel USB.
Okey, ini adalah kabel USB. Okey, kamu sambungkan kabel ini ke papan breadboard. Okey, ini adalah papan breadboard. Okey, sambungkan dulu kabel USB kepada papan mikro pengawal. Okey, dah sambung. Kemudian satu lagi kepala USB pula disambungkan kepada komputer. Okey, ketika kamu sambungkan kepada komputer, papan mikro pengawal ini akan mengeluarkan cahaya. Tandanya dia sudah bersedia untuk diuploadkan program Arduino Uno. Kod pengatur caraan Arduino Uno. Okey, langkah seterusnya kita kena uploadkan program yang ada di komputer. Okay. Ini adalah program di komputer. Jadi kamu uploadkan. Okay. Sebelum kamu uploadkan, kamu kena semak bahawa tools kaki port adalah betul. Okey, port kamu gunakan Arduino Uno dan dekat port kamu menggunakan COM4. Okey, pastikan dia ada bertanda COM4. Okey, kalau tak ada kamu kena tukar Okey. Setelah kamu sudah pastikan kaki yang di-upload itu adalah COM4, langkah seterusnya kamu compilekan, uploadkan program ke papan mikro pengawal. Okey, di sini ada satu tanda panah menghala ke kanan. Kamu uploadkan. Sudah press. Okey, cancel. Kemudian dia di tepi dia akan mengeluarkan hijau tengah compiling dan kamu akan nampak projek kamu menyala. LED berkilat telah berjaya dibuat. Okey, setelah kamu melihat projek kamu telah dibuat, kamu teruskan kepada proses kepada penambahbaikan. Kita telah melalui projek pengujian dan kamu telah berjaya. Okey. Untuk proses penambahbaikan, kamu kena boleh fikirkan cara-cara untuk tambahkan byte projek tersebut. Misalnya menggunakan peranti input atau menggunakan peranti output yang lain.